Assalamualaikum semua. Apa khabar? Cikgu harap kamu semua berada dalam keadaan sihat bersama keluarga. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita baca doa dulu ya. Baik, hari ini kita akan belajar pendidikan jasmani 23. Tajuk yang pertama iaitu kemahiran imbangan. Cikgu nak murid-murid semua rujuk buku teks masing-masing. Semua dah dapat kan? Selain pada itu, cikgu ada bagi link di bawah ni untuk buku teks digital. Baik, kita teruskan ya. Gimnastik asas, kemahiran imbangan. Okey. Untuk pembelajaran kali ini, objektif kita ialah di akhir pembelajaran nanti, kamu dapat menyatakan dan membezakan imbangan statik dan imbangan dinamik. Okey. Yang kedua, kamu semua dapat melakukan pelbagai aktiviti imbangan. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menerangkan perbezaan luas tapak sokongan semasa melakukan pelbagai aktiviti imbangan. Dan yang terakhir, murid-murid semua melibatkan diri dan mengambil bahagian secara aktif dengan pembelajaran kita pada hari ini. Okay. Apa itu imbangan? Ini definisi dia. So, imbangan adalah keupayaan individu untuk mengekalkan posisi badan pada kedudukan asal dan mengimbangi kedudukan dalam masa yang lama daripada terjatuh. Baik. Imbangan dia ada dua jenis ya. Yang pertama imbangan statik dan yang kedua imbangan dinamik. Okey, konsep imbangan. Apa itu imbangan statik? Okey, imbangan statik di sini ialah imbangan badan semasa berada dalam keadaan yang tetap dan tidak bergerak. Maksudnya, kita tidak bergerak, kita mengimbangi badan kita supaya tak terjatuh. Okay. Imbangan dinamik pula adalah imbangan badan seseorang yang tetap semasa pergerakan. Maksudnya di sini, imbangan dinamik ni adalah imbangan badan seseorang supaya tidak terjatuh semasa bergerak. Okey. Itu beza dia ya. Satu ialah statik, tak bergerak. Satu lagi dinamik ni ialah yang semasa bergerak. Okay, kita tengok buku teks muka surat 2 dan muka surat 3. Di sana telah diberi senarai contoh aktiviti imbangan. Okay, kita tengok yang pertama, imbangan statik. Imbangan dekam. Nampak? Kalau kita tengok gambar rajak tersebut, imbangan dekam. Maksudnya semasa melakukan imbangan ni, kita akan statik, tak bergerak. Maksudnya imbangan dekam ni kalau tengok pada gambar tersebut, kamu akan mengimbangi badan kamu dengan tangan saja. Okey, yang kedua, imbangan berkembang. Ini kena ada pasangan lah. Maksudnya, kamu membentuk badan kamu seperti huruf V dan secara berpasangan. Kamu mengimbangi supaya kamu tidak terjatuh ataupun terbalik. Imbangan skala pula, kalau kamu tengok pada gambar tersebut, adalah imbangan dengan satu kaki. Maksudnya, kamu deparkan tangan dan angkat sebelah kaki ke belakang dan regangkan badan kamu ke hadapan. Tangan kamu buka untuk imbang supaya tidak terjatuh. Yang terakhir, imbangan bertingkat. Ini pun secara berpasangan. Maksudnya di sini kamu akan secara berpasangan, seorang murid akan berdiri. Tu nampak dia pijak di bahagian paha ataupun lutut kawan tersebut dan tangan kamu pegang dan imbangkan supaya kawan dan kamu berada dalam keadaan yang stabil dan tidak terjatuh. Okey, imbangan dinamik adalah imbangan yang semasa pergerakan. Okey, kita tengok contoh yang pertama, jambatan panjang ataupun
long bridge. Ni bergeraklah. Kenapa bergerak? Kerana nampak, tengok pada gambar tersebut. Okey, nombor 1, 2, 3. Kamu akan bergerak, tangan kamu akan bergerak dan regangkan badan sehingga nombor 3 tu berada dalam kedudukan seolah-olah seperti jambatan. Dan kamu akan bertahan selama yang boleh. Okey. Dan yang kedua ialah imbangan di sana kereta sorong. Ini secara berpasangan ya untuk mengenai dinamik ni. Okey. Kamu dengan kawan secara berpasangan, seorang akan berjalan dengan tangan dan kawan seorang lagi akan memegang kaki kamu aras pinggang dan kamu akan bergeraklah seolah-olah seperti kereta sorong. Okey. Untuk kita nak lakukan aktiviti tadi, ada aspek keselamatan yang perlu kita titik beratkan. Okey. So di sini cikgu dah senaraikan beberapa aspek keselamatan yang penting ya. Yang pertama, sebelum membuat aktiviti tersebut, okey, murid-murid perlu membuat regangan dan panaskan badan. Untuk apa? Ya, supaya kamu tidak tercedera dan badan kamu serta otot akan sedia untuk melakukan sebarang aktiviti. Yang kedua, minta bantuan daripada ibu bapa penjaga semasa melakukan aktiviti. Ini kenapa? Sebab sekarang kita melakukan PDPI, maksudnya pembelajaran dari rumah. So, kena mintalah bantuan daripada ibu bapa atau penjaga ataupun siapa saja yang ada bersama kamu, orang dewasa. Kalau ada kakak dan ataupun abang, boleh minta tolong mereka juga. Okey. Yang ketiga, pastikan kawasan untuk melakukan aktiviti selamat. Ini penting. Okey. Dan yang terakhir, pakai pakaian yang sesuai untuk aktiviti. Maksudnya kena berpakaian sukan. Okey. Tak boleh pakai baju yang ketat ataupun baju-baju yang formal. Takut nanti terkoyak. Okey. Untuk hari ini, cikgu akan ajar 2 imbangan, iaitu imbangan dekam dan jambatan panjang. Okey. Imbangan dekam. Okey, kita tengok imbangan dekam. Okey, cara dia yang pertama langkah-langkah untuk buat imbangan dekam. Letak tangan duduk dekam. Duduk dekam. Okey, yang seterusnya letak tangan di lantai dan bukaan tangan kamu tu seluas bahu. Kemudian letakkan kaki di atas siku. Okey, seperti dalam rajah. Okey. Angkat kaki perlahan-lahan dan imbangkan badan. Bila kamu letak kaki di atas siku tu, perlahan-lahan kamu angkat kaki daripada lantai dan imbangkan badan supaya tidak terjatuh. Okey, imbang dalam kedudukan dekam selama 5 saat. Okey, langkah keselamatan yang seterusnya disebabkan kita nak lakukan imbangan dekam ni. So, yang pertama, untuk pastikan kawasan yang kita lakukan aktiviti selamat, kamu perlukan permukaan, kamu perlu lakukan aktiviti pada permukaan yang lembut ataupun gunakan tikar senaman macam dalam gambar lah. Okay, kalau tak ada, kamu boleh gunakan apa saja yang ada di rumah ataupun kamu letakkan bantal atau cushion pada bahagian depan kamu supaya bila terjatuh tidak akan berlaku sebarang kecederaan. Okey. So lepas ni cikgu akan tunjukkan kamu video untuk aktiviti imbangan dekam. Cikgu nak kamu berikan tumpuan. Baik. Pertama sekali duduk dekam. Okey, macam ini. Dan seterusnya. Tangan letak di lantai seluas bahu. Okey, tak terlalu besar, tak terlalu luas ataupun tak terlalu kecil. Okey, so seluas bahu. Kita letak di sini. Kemudian angkat kaki
Okey, macam mana? Boleh ya? Okey, jangan lupa nanti kamu cuba dulu sebelum kamu buat rakaman ya. Okey. Kita akan tengok kemahiran yang kedua, jambatan panjang. Okey, langkah yang sama ya. Mula dengan duduk tegak, kemudian letak tangan di lantai. Dalam bukaan, tangan kamu seluas bahu. Okey, gerakkan tangan ke hadapan dan regangkan badan seperti dalam baca pada nombor 1 ni. Maksudnya dalam keadaan legam, kamu letak tangan di lantai dan kamu mula bergerak. Okey. Setelah itu, kaki tidak digerakkan. Kaki kamu stay ya. Dan capai tangan ikut kemampuan seperti raja nombor 2. Maksudnya kamu regangkan badan tu, jangan terlampau jauh sampai kamu akan terjatuh. Okey. Dan yang ketiga, imbang dalam kedudukan tersebut selama 5 saat. Macam raja nombor 3. Langkah keselamatan masih sama ya. Okey. Berikan tumpuan. Okey, sekarang cikgu akan mainkan video untuk kemahiran jambatan panjang ni ya. So, semua tolong beri terus fokus, okey? Baik, ulang. Okey, macam mana? Dapat? Bagus. Okey, sampai dah. Tugasan untuk hari ini. Okey, cikgu nak kamu murid-murid rakamkan aktiviti imbangan yang cikgu tunjukkan tadi ya. Imbangan dekam dan imbangan jambatan panjang. Okey, rakam dan hantar menggunakan WhatsApp dari cikgu ya. Jangan hantar dalam grup kelas ya. Hantar secara personal ke cikgu. Okey, kamu boleh berlatih dulu sebelum buat rakaman. Okey, so cikgu bagi masa. Hantar tugasan ini sebelum ataupun pada 31 Januari nanti. Banyak lagi masa kamu. So kamu boleh berlatih perlahan-lahan, okey? Baik. Itu saja pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih. Saya ucapkan selamat mencuba. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.